di bawah sinar lampu kristal yang tergantung megah di ruang tamu villa 3 tingkat miliknya di pinggir kota elit Damansara Heights, Ramlah Ram duduk bersandar santai di atas sofa baldu berwarna merah marun. Tangannya yang dihiasi gelang emas, bertatah berlian, mengelus perlahan bulu kucing Persia berwarna perak yang setia di pangkuannya. Di usianya yang genap 60 tahun, kehidupan Ramlah adalah bayangan sempurna kemewahan yang hanya mampu diimpikan oleh ramai orang biasa. Setiap inci rumah agamnya, dari marmer Itali di lantai, sehingga lukisan-lukisan seni eksklusif dari Paris yang menghiasi dinding, memancarkan keanggunan yang tidak pernah pudar. Sejak memulakan kerjayanya sebagai penyanyi bersuara emas pada era 1980-an, Ramlah membina empayar kecil yang melampaui pentas hiburan. Dengan teliti dan penuh strategi, beliau melabur dalam hartanah mewah, butik fashion, malah memiliki saham dalam beberapa syarikat kosmetik bertaraf antarabangsa. Majalah-majalah sering menyiarkan gambar-gambar beliau bercuti mewah di Santorini, membeli belah di Avenue des Champs-Élysées, atau menghadiri gala eksklusif di New York, berpakaian dalam busana haute couture rekaan pribadi. Untuk ramai, beliau adalah epitome glamour yang tak terjangkau. Koleksi kendaraannya bagaikan museum bergerak. Lamborghini Aventador berwarna kuning emas, Bentley Continental GT berwarna biru laut, Rolls-Royce Ghost berkilauan hitam. Semua itu hanya sebahagian kecil daripada puluhan kereta yang bersemayam di garaj berautomasi miliknya. Bahkan, menurut satu temu ramah lama, Ramlah pernah berkata bahawa setiap keretanya mewakili satu fasa dalam hidupnya, setiap kejayaan, setiap kemenangan. Namun, di sebalik segala kemewahan itu, dunia hiburan dikejutkan apabila Ramlah Ram tiba-tiba menghilangkan diri daripada radar media. Tiada lagi kelibatnya di pentas anugerah, tiada lagi wajahnya di majalah hiburan, tiada satu pun kemunculan di televisyen nasional. Para peminat mula bertanya-tanya, kemanakah perginya diva agung yang suatu ketika dahulu sentiasa mempesona ribuan mata? Desas-desus mula bertebaran. Ada yang berkata Ramlah sedang beristirahat di villa persendiriannya di Tuscany, Itali, menikmati kehidupan sederhana jauh dari kesibukan kota. Ada pula yang mendakwa beliau menetap di sebuah pulau persendirian di Maldives, di mana matahari dan laut menjadi sahabat sejatinya. Yang lebih sensasi, ada yang mengesyaki bahawa Ramlah sedang merancang sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengejutkan seluruh negara. Apapun spekulasi yang timbul, satu hal pasti, Ramlah Ram tetap hidup dalam gaya yang sukar ditandingi. Setiap gambar yang secara kebetulan tersebar di media sosial, satu foto kabur di lapangan terbang Zurich, satu lagi di sebuah restoran eksklusif di Tokyo, memperlihatkan seorang wanita yang anggun, tenang, dan masih memancarkan aura bintang yang tidak pernah pudar. Rambut perangnya tersusun rapi, kacamata hitam berjenama Dior melindungi matanya dari pandangan awam, dan beg tangan Hermes Birkin tergantung anggun di lengannya. Villa utamanya di Damansara Heights kini seolah-olah menjadi monumen diam kepada kemewahan masa lalu. Pintu pagar otomatiknya sentiasa tertutup, hanya dibuka untuk kenderaan-kenderaan tertentu, mungkin sahabat terdekat, mungkin hanya penghantar barangan eksklusif. Di halaman rumah, air pancut marmer berukiran klasik, Itali masih berfungsi, memercikkan titisan air jernih yang berkilau di bawah cahaya matahari. Bunga mawar eksotik dari Belanda ditanam teratur di sepanjang jalan masuk, memenuhi udara dengan bau harum yang menggoda. Dalam dunia di mana bintang muda datang dan pergi, Ramlah Ram berdiri sebagai simbol bahawa kemasyhuran sejati tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya memilih untuk berdiam dalam kemewahan. Dengan deretan villa di beberapa negara, perhiasan permata bernilai jutaan ringgit,
dan portfolio pelaburan yang mengalahkan kebanyakan jutawan, Ramlah tidak lagi perlu bergantung kepada dunia hiburan untuk menyara kehidupannya. Kehidupannya kini lebih kepada menikmati hasil usaha puluhan tahun, mencipta kenangan di tempat-tempat eksklusif yang hanya diketahui oleh segelintir elit dunia. Kadang-kadang, pembantu pribadinya yang setia, seorang wanita muda bernama Eliza, memuat naik sekilas gambaran kehidupan Ramlah. Potret beliau menghirup teh di The Ritz London atau sekeping gambar beliau berlayar di atas kapal layar pribadi di Laut Mediterranean. Berlatar belakangkan langit yang berwarna emas ketika senja. Walaupun dunia hiburan merindui sinarnya, Ramlah sendiri seakan-akan tidak pernah merasa kehilangan. Di usia 60 tahun, dia adalah lambang wanita yang bukan sahaja berjaya, tetapi juga bijak memilih waktunya untuk berundur dengan penuh martabat, meninggalkan legasi yang terlalu megah untuk ditandingi. Para peminat masih memegang harapan kecil, berdoa agar suatu hari kelibat Ramlah akan muncul kembali di kaca TV, walaupun hanya untuk seketika. Namun, dunia penuh kejutan. Suatu malam hujan renyai di Kuala Lumpur, tatkala jalan-jalan basah berkilauan di bawah cahaya neon, berita mengejutkan tersebar bagaikan api marak di hutan kering. Ramlah Ram kembali. Tapi bukan di pentas hiburan, bukan di acara anugerah Gilang Gemilang, melainkan di satu acara amal eksklusif yang dianjurkan secara tertutup di sebuah dewan mewah di Hotel Majestic. Berpakaian gaun labuh berwarna zamrud rekaan eksklusif Elia Saab, Ramlah melangkah perlahan ke dalam dewan, disambut dengan tepukan berdiri dari tetamu kehormat, hartawan, tokoh politik, ikon dunia seni. Semua mata terpaku. Sosok yang dulu hanya menjadi kenangan, kini berdiri nyata di depan mereka. Rambutnya digulung elegan, wajahnya berseri-seri, membawa aura bintang yang tak pernah luntur di telan zaman. Dalam ucapan ringkasnya, suara Ramlah masih lunak, masih penuh karisma, menggetarkan hati hadirin. "Saya tidak pernah benar-benar pergi," katanya, dengan senyuman penuh makna. "Saya hanya mengambil masa untuk mencari kembali siapa saya di sebalik segala sorotan lampu." Ramlah kemudian mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Beliau telah menubuhkan sebuah yayasan kebajikan bernama Cahaya Ramlah, bertujuan membantu golongan wanita kurang berkemampuan mendapatkan pendidikan dan latihan vokal secara percuma. Sebahagian besar hartanya, termasuk beberapa villa mewah di luar negara, telah disumbangkan kepada yayasan ini. Ia bukan sekadar sebuah yayasan biasa, tetapi impian hidup barunya, satu misi untuk meninggalkan dunia dengan jejak yang lebih bermakna. Malam itu, dunia maya meledak. Ramlah Ram kembali, menjadi tajuk utama di portal berita hiburan dan sosial media. Foto-foto beliau di majelis itu tersebar luas, elegan, megah, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di matanya. Ketenangan seorang wanita yang telah melalui badai hidup dan akhirnya menemui pantai kedamaian. Namun, beberapa minggu selepas kemunculan semula yang gemilang itu, Ramlah sekali lagi lenyap tanpa jejak. Wartawan yang cuba menjejakinya di kediaman Damansara Heights mendapati villa itu kosong, hanya dijaga oleh pengurus hartanah profesional. Khidmat penghantaran barang mewah dihentikan. Garaj kendaraan otomasi yang dulu penuh sesak kini sunyi. Dunia kembali tertanya-tanya, adakah kemunculan Ramlah itu hanyalah sebuah perpisahan terakhir? Sebuah surat kabar berbahasa Inggris terkenal, The Star, mengeluarkan laporan khas bertajuk Where is Ramlah Ram? Dalam artikel itu, seorang sumber terdekat dipercayai Eliza, bekas pembantu pribadinya, mendedahkan bahwa Ramlah sebenarnya telah merancang pengunduran terakhirnya dengan teliti. Semua aset fizikal dijual perlahan-lahan. Akaun-akaun media sosial resmi beliau dinyahaktifkan. Nama beliau dipadamkan
dari urusan korporat. Ramlah tidak mahu dikenang hanya kerana kemewahannya, tetapi kerana warisan nilai yang ditinggalkan. Desas-desus menguatkan bahawa Ramlah kini menetap di sebuah kota kecil di Switzerland, hidup sederhana, tanpa glamour, tanpa kamera. Hanya seorang wanita biasa yang menikmati sisa hidupnya dengan membaca, menulis dan membantu komuniti setempat secara senyap. Tahun berganti tahun. Tanpa sebarang berita baharu, nama Ramlah menjadi legenda urban. Bagi generasi baru, dia adalah cerita dongeng moden. Seorang diva agung yang memilih lenyap dengan penuh rahsia, meninggalkan dunia dengan aura misteri yang tidak pernah terjawab sepenuhnya. Lagu-lagu lamanya kembali mendaki carta, menjadi nostalgia yang dirayakan setiap tahun. Di satu sudut kota kecil Lausanne, Switzerland, di sebuah kafe kecil berhampiran tasik yang damai, seorang wanita tua bertopi jerami dan berkaca mata hitam duduk membaca novel. Tidak ramai yang tahu bahawa wanita itu adalah Ramlah Ram, wanita yang suatu ketika dahulu menguasai pentas dunia dengan suara emas dan gaya hidup gemilang. Dia tersenyum kecil apabila melihat berita hiburan di akhbar antarabangsa. Kisah bintang-bintang muda yang berlumba-lumba mengejar glamour. Dia menghirup kopi perlahan-lahan, merasa puas dengan pilihannya. Dia telah memiliki segalanya dan kemudian melepaskannya dengan rela. Tidak ada lagi lampu sorot. Tidak ada lagi tepukan gemuruh. Hanya ketenangan. Hanya kehidupan sebenar. Dan dalam ketenangan itu, Ramlah Ram akhirnya benar-benar bebas. Lebih bersinar daripada mana-mana bintang yang pernah memuja cahaya duniawi.